Suara? Dengar eh? Okey. Muhammad Naim seorang lagi tak ada Muhammad Naim. Okey, kita tak akan tunggu, kita akan teruskan kelas. Okey, jika Muhammad Naim dah masuk, nanti ingatkan Ustazah ya untuk ambil kehadiran dia secara manual. Antum dah ni ke? Hal antum tu'ayinuna hudurakum al-fasl fi KLMS? Sudah, Ustazah. عليكم أن تعينوا حضوركم الفصل في KLMS وثم سوف نبدأ الفصل. طيب, Ustazah akan share present sekarang sebab hari ni agak panjang sikit ya. موضوعنا اليوم محاضرتنا اليوم سوف تكون طويلة شوية. Antum dah tengok kan Ustazah punya nota, Ustazah ada upload dalam KLMS? Dah. Lebih kurang 6 muka surat setengah ya. Lebih kurang 6 muka surat setengah. Baik. سوف نبدأ الآن. Boleh Ustazah pilih 2 orang tak untuk respon Ustazah punya lecture? Yang lain boleh tutup mikrofon. Ustazah pilih Muhammad Adnin boleh? Ada Muhammad Adnin? Ya? Ada. Kuatkan sikit suara Muhammad Adnin. Ustazah tak dengar ya. Muhammad Adnin seorang. Lepas tu Ustazah nak pilih Nurul Atirah ada? Nurul Atirah Syahrin ada? Ada Ustazah. Okey, Nurul Atirah Syahrin dengan Adnin. Ustazah panggil Nurul aja boleh? Boleh. Okey, Ustazah panggil Nurul sahaja ya. Baik, yang lain boleh tutup mikrofon. Okey, nampak tak slide Ustazah sekarang? Nampak Ustazah. Nampak ya. Sawfa nabda al-an. Baik. Okey, Ustazah explain dulu dalam bahasa Melayu ya. Okey. Ini Ustazah bagi kat depan kami ialah peta minda tentang apa yang kita nak belajar hari ini ya. Peta minda yang kita nak belajar hari ini ya. سوف نناقش عن الترجمة وثم سوف نناقش عن مفهوم التكافؤ الترجمي. Okay? Lepas tu kita nak kenal pasti hunaka ta'arif mutabayina li al-mustalah at-takafu' at-tarjumi ya. Kemudian kita nak tengok ya, kenapa definisi terhadap kesepadanan terjemahan itu menjadi pelbagai ya, menjadi tidak sama ya. Itu dia bertitik tolak daripada sa'ubah tahdid tabi'ah at-takaf. Kesukaran kita menghadkan atau meletakkan satu definisi adalah bertitik tolak daripada tabiat kesepadanan itu sendiri yang memang tidak boleh ya, kita letakkan dia satu ya. Okay. Kemudian kita akan melihat at-takafu atau kesepadanan itu dari sudut sama ada dari sudut mufradat ataupun dari segi jumlah ataupun ajza' minan nas ataupun an-nas takul. Nas maknanya teks ya, teks secara keseluruhan. Baik. Okay, Ustazah nak kamu faham dulu ya. Kamu boleh perhati, boleh ingat dulu yang Ustazah buat peta minda ya. Yang Ustazah buat peta minda ini. Okey, kamu faham dulu ya. Baik. Okey. Bila dah faham benda tu, Ustazah nak start lah. Dan Ustazah akan start kelas dengan bahasa Arab ya. Kalau kamu tak tengok dulu nota yang Ustazah dah bagi tu, maknanya sukar sikit lah nak faham ya. Baik. Okey. Nahnu kama araftum nahnu fi madah at-tarjamah.
at-tarjamah, ya, translation, terjemahan, ya. Wa fi at-tarjamah, ya, fi at-tarjamah yuhawil al-mutarjim al-husul ala at-takafu at-tarjumi, ataupun kita panggil dia kesepadanan terjemahan, ya. Al-mutarjim, ya, al-mutarjim minal matlub an yuhawil al-husul ala at-takafu at-tarjumi. Nak tak nak, objektif translator bila dia menterjemah ialah dia nak capai apa? Yurid an yahsul ala at-takafu at-tarjumi, kesepadanan terjemahan. Wa mustalah at-takafu, ya, kesepadanan, ya. Yu'raf at-takafu, mustalah at-takafu aidan yu'raf fil mustalahat al-arabiyyah, ya, dalam bahasa Arab, istilah bahasa Arab, okay. Aidan yu'raf at-takafu bi at-ta'adul, at-ta'adul, atau bima'na at-tatabuq, atau bima'na at-tamathul fi tarjamah. Bila awak buka buku bahasa Arab, dia ada kepelbagaian istilah yang digunakan untuk merujuk kepada equivalence in translation, ya. عندما تتصفح الكتب المؤلفة في اللغة العربية سوف تجدون المصطلحات المختلفة المتباينة تشير إلى التكافؤ. So jangan confuse, semua sama. Kalau dia guna ada buku yang guna istilah at-ta'adul, هذا بمعنى equivalence. لو كان هناك الكتاب يستعمل مصطلح التطابق هذا أيضا بمعنى equivalence. وكذلك لو كان هناك الكتاب يستخدم مصطلح التماثل هذا أيضا بمعنى equivalence، لأن اللغة العربية لها مصطلحات عديدة مشيرة إلى equivalence. Okay, so jangan confuse. Istilah banyak, tapi benda yang dia nak ceritanya sebenarnya merujuk kepada kesepadanan terjemahan. Baik. Al-takafu lahu ta'arif mutabayin. Dia ada kepelbagaian definisi. Kan? Kalau kamu buka buku, kamu akan tengok ada pelbagai definisi kepada istilah takafu. Baik, wasabab an dhalika at-tabayun, wasabab an dhalika al-ikhtilaf, ya, ya'udu ila sa'ubah tahdid tabi'ah at-takaf nafsuha. Okay, dia bertitik tolak daripada kenapa dia jadi definisi tak sama. Definisi itu macam-macam, ya. Dia bertitik tolak daripada kesukaran untuk kita menghadkan, ya, tabiat, sifat, ciri yang ada pada kesepadanan itu. Hal huwa at-takafu lil mufradat, kan? Adakah kesepadanan itu merujuk kepada mufradat? Contohnya kalau ustazah kata pen dalam bahasa Melayu, itu satu patah perkataan. Idan nutarjim pen ila al-qalam, sebab dia satu perkataan. Dan pen dalam bahasa Melayu ada dalam bahasa Arab, perkataannya al-qalam. Bila ustazah kata pen, maknanya al-qalam. هذا بمعنى نحن نترجم pen على مستوى المفردات. هناك يحدث التكافؤ على مستوى المفردات. طيب، وكذلك نجد تعاريف متباينة للتكافؤ، وسبب ذلك يعود إلى صعوبة تحديد طبيعة التكافؤ. Hal huwa at-takafu lil mufradat am lil jumal, ataupun kita sukar nak kenal pastikan ciri itu dia takafu, dia berlaku kesepadanan itu adakah pada level jumlah, ya. Kalau jumlah senang, kita senang nak terjemah, ya. Kalau ustazah kata Muhammad pukul Ali, senang, ya. Muhammad daraba Aliyan, senang. Tetapi dalam bahasa bukan semuanya ayat senang macam tu. Jadi untuk kita menterjemahkan ayat-ayat lain yang lebih sukar tu, kita susah nak menghadkan tabiat ataupun ciri kesepadanan itu, ya. Baik,
وصعوبة ya والسبب في اختلاف في اختلاف التعاريف أيضا يعود إلى صعوبة تحديد طبيعة التكافؤ على مستوى أجزاء من النص. Ya, sebahagian teks ada, sebahagiannya kita tak boleh nak terjemahkan dia sama 100% berada dalam bahasa asal. Wakadzalika صعوبة تحديد طبيعة التكافؤ على مستوى النص ككل. Okey, maka ya, kat sini kita boleh pastikan, kita boleh mengatakan bahawa definisi at-takafu, kesepadanan terjemahan itu menjadi pelbagai, tak sama, berlainan. Sebabnya apa? Sa'ubah tahdid tabi'ah at-takafu. Hal huwa at-takafu fil mufradat am huwa at-takafu lil jumal am hunaka at-takafu li ajza' min an-nas faqat aw hunaka at-takafu ala al-mustawa an-nas kafun. Dengan sebab itu, ya, pakar bidan dalam translation mereka tak sepakat dalam memberi definisi terhadap mustalah kesepadanan terjemahan. Walidzalika najid hunaka ara' mutabayinah mukhtalifah adidah fi tahdid tabi'ah at-takafu fi at-tarjamah. Baik, boleh Ustazah teruskan lagi? Kamu faham? Boleh Ustazah. Faham. Nurul dengan siapa tadi Ustazah pilih ada ni Nopek? Ada ni, ada? Tak ada ni, dah tak ada dah. Okey, Ustazah teruskan boleh? Boleh. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pula ya. Kita nak tengok pula lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi faktor-faktor yang menyebabkan tidak samanya pandangan para penteori terjemahan ya dalam isu berkait dengan equivalence in translation ya. Baik. Masih boleh bersama Ustazah? Masih boleh ke? Boleh Ustazah. Ya, baik. Fakrah at-takafu di tarjamah ataupun dalam bahasa Inggerisnya translation equivalence atau equivalence in translation ya. Fakrah at-takafu fi tarjamah tu'adu mafhuman asasiyan fi nazariyat at-tarjamah. Okay. Istilah ataupun konsep kesepadanan terjemahan ini dia merupakan satu konsep asas ya dalam teori terjemahan. Bila kita terjemah, yang nak dicapainya ialah kesepadanan makna ya, kesepadanan terjemahan ya, maka konsep tentang kesepadanan makna ini merupakan satu konsep asas dalam pengajian ataupun dalam teori terjemahan ya. Ustazah ulang sekali lagi ya. Tu'addu fakrah at-takafu fi tarjamah mafhuman asasiyan fi nazariyat at-tarjamah. Walakinnaha tuthiru jadalan kabiran ladal munadhirin. Tetapi dia menimbulkan kepelbagaian polemik ataupun kepelbagaian perdebatan ya di kalangan para penteori dalam bidang terjemahan. Wasababu an zalika ya'udu ila amrayni. Sebabnya kenapa dia balik semula kepada dua sebab ini ya, yang Ustazah tunjuk dekat slide ni ya. Wasabab al-ithara al-jadal ladal munasirin li fatra at-takafu at-tarjumi ya'udu ila amrayni. Ya, dia bertitik tolak kepada dua faktor ya. Kenapa para penteori terjemah tak sepakat ataupun berdebat dalam isu konsep kesepadanan terjemahan ya. Sebabnya ada dua ya.
Al-awwal ikhtilaf al-madakhil an-nazariyah fi tarjamah. Berbezanya pendekatan teori dalam terjemahan, ya. Berbezanya pendekatan teori dalam terjemahan. Saya ulang ya, dalam bahasa Arab ikhtilaf al-madakhil an-nazariyah fi tarjamah. Baik, wa sebab asani يعود إلى اختلاف وجهات نظر المنظرين في معالجة مفهوم التكافؤ. Yang kedua, faktornya ialah kenapa perbezaan sudut pandang ataupun perspektif para penteori terjemahan dalam menangani konsep kesepadanan terjemahan. So, dua sebab ini menjadikan satu perdebatan yang tidak pernah sudah di kalangan para penteori terjemahan. Baik. Boleh Ustazah teruskan lagi? Boleh? Boleh? Okay. Ustazah nak masuk dulu yang pertama. Ikhtilaf al-madakhil an-nazariyah fi tarjamah. Perbezaan pendekatan teori dalam terjemahan. Okay, Ustazah nak cerita dulu apa yang tak samanya tu ya. Pendekatan apa yang tak sama? Ada berapa pendekatan dalam teori terjemahan? Okay, kita nak masuk yang first dulu ya. Jangan keliru. Jangan lost ya. Kalau tidur dan kelas Ustazah ni saat lagi masuk slide yang seterusnya memang dah tak faham dah ya. Sekarang Ustazah nak pindah kepada sebab pertama tadi ya, yang ada kat slide ni, ikhtilaf al-madakhil an-nazariyah fi tarjamah. Perbezaan pendekatan teori dalam terjemahan. Okey, kita nak masuk yang first dulu ya. So Ustazah nak tayang satu ya, Ustazah nak tunjukkan ni sebab Ustazah takut kalau Ustazah baca seorang awak tak akan faham. Okey, sekarang kita duduk kat sini ya. Ni nombor alif ni, nombor alif. Yang Ustazah bolkan ni ya. Kalau kamu kat rumah dah ada nota ni boleh tengok, boleh contoh ya. Sekarang Ustazah nak explain perangkai yang ni dahulu. Nampak tak? Tak Nurul? Nampak Ustazah? Ada ni nada ke? Dia tidur ya? Sekarang Ustazah nak explain faktor pertama tadi ya. Faktor pertama ni Ustazah sengaja lindungkan yang kedua. Okey. Ikhtilaf al-madakhil an-nazariyah fi tarjamah. Baik. Labin nisbati ila al-madakhil an-nazariyah. Ya. Faminhum hum kat sini maksudnya al-munazirun, para penteori dalam terjemahan ya. Faminhum man nahaja al-manhaj al-lughawi. Ada di kalangan para penteori penterjemahan ini, dia berpegang kepada pendekatan linguistik. Ya, dia berpegang kepada pendekatan linguistik. Okey. Supaya kamu mudah faham. Kalau biasa kamu belajar fiqh kat sekolah kan, ustaz akan sebut ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki semua kan. Begitu juga kita dalam translation. Ya, دراسات الترجمة عندنا أيضا المذاهب والمفاهيم والمداخل المختلفة. Jadi sekarang Ustazah nak sentuh dulu dari segi al-madakhil an-nazariyah al-mukhtalifah في دراسات الترجمة. فمن هؤلاء المنظرين الغربيين من نهج المنهج اللغوي. Ya, contohnya siapa? Contohnya Jessie Catford. Jessie Catford, okey. Ustazah minta maaf lah. Dalam dunia translation semua nama kafir ya, tak ada nama Islam langsung, semua tak ada. Limaza? Lianna dirasat at-tarjamah. Ya, dirasat at-tarjamah tawaraha al-gharbiyuna. Al-gharbiyun. Ya, orang barat ya, yang developkan translation ni. So semua nama pakar bidang, semua nama sarjana semuanya adalah kafir batu ya. So bersabarlah ya, ni bukan subjek fiqh ya. Baik. Okey, Catford ittakhadha manhajan lughawiyan. Dia mengambil pendekatan secara linguistik ya, fi mu'alajati amaliyati tarjamah. Okey, Catford. So, dalam pendekatan Catford yang bersifatnya secara linguistik, mada fa'ala huwa
يركز على المقابلات اللغوية بين اللغة المصدر واللغة الهدف. Dia memberi fokus kepada membuat perbandingan kontrastif linguistik antara bahasa sumber dengan bahasa sasar. Ya, begitu. Baik, wa minhum man yamil ila al-ittijah al-thaqafi. Ada pula orang lain yang mengambil pendekatan secara budaya, ya, secara budaya, ya. Okey, siapa itu, ya? Contohnya Naida, Eugene Naida, ya, Naida, nama pendeknya Naida, nama panjangnya Eugene A. Naida. Okey, Naida ini, ya, dia mengambil pendekatan, ya, dari segi penteorian terjemahan, yastakhdim al-manhaj al-thaqafi. Okey, bila dia ambil pendekatan budaya, dia buat macam mana bila dia nak membuat satu-satu penterjemahan. Bermakna huwa sawfa yurakis ala janibil ma'ani. Dia akan fokus kepada sudut makna. Wala yurakis ala janibil syakli. Dia tak akan tengok kepada rupa parah bentuk, tapi dia akan tengok kepada al-husul ala al-ma'na. Itulah Naida. Okey. Oleh kerana dia mengambil pendekatan budaya, yang melihat hanya kepada makna, dia tidak kisah apa nak jadi kepada bentuk yang diterjemah itu, maka dalam teori dia kata apa? Yahtamu bimuhawalati tahqiq al-athar nafsahu fil lughatil hadaf. Dia akan cuba sedaya mungkin menghasilkan, mewujudkan kesan sebagaimana ada, ya. Dia akan wujudkan kesan bila dia terjemah itu, maknanya kesan itu terwujud dalam bahasa sasar. Contoh Ustazah bagilah, contoh mudah awak nak faham, ya. Okay, kalau Ustazah kata tolong terjemahkan kaki tangan kepada bahasa Arab. Nah, cuba terjemah. Boleh tak Nurul? Kaki tangan. Boleh? Kaki tangan. Boleh terjemah? Tak. Kaki tangan tulis. Baik, kan? Okey, saya ambil contoh nak memahamkan kamu apa pendekatan Naida tadi bila dia kata dia fokus kepada yurakis ala janibil ma'na. Hada bima'na huwa yahtamu bimuhawalati tahqiq al-athar nafsahu fil lughatil hadaf. Maksudnya apa? Saya ambil contoh kita nak terjemahkan perkataan kaki tangan. Kalau kita ikut pendekatan Catford tadi, kita akan terjemah kaki rijlun, tangan yadun. So kaki tangan akan jadi rijlul yad. Itu pada sudut pandang Catford. Tapi tak betul lah makna dia, kan? Sebab bila terjemahan harfi, bentuk terpindah tapi makna tak terpindah. Maka Naida kata tak boleh sebegitu. Maka dia kata dalam sudut tertentu kena ambil pendekatan budaya, ya, yurakis alal ma'na. Maka Naida kata nak terjemah kaki tangan, dia mesti dalam keadaan mana? Muhawalah tahqiq al-athar nafsahu fil lughatil hadaf. Maka kaki tangan, orang Arab dia tak kata rijlu al-yad, tapi dia kata al-muwazzaf. Al-muwazzaf, kan? Al-muwazzaf itu maknanya kaki tangan. Maka kat sini ada keadaan tertentu, teori yang ada pada Catford tak boleh diguna pakai. Dan Ustazah telah buktikan tadi dengan satu perkataan itu tidak boleh diterjemahkan. So Ustazah tak ambil contoh yang payah, Ustazah ambil yang senang. Kalau Ustazah bagi yang payah, boleh terjemah agak-agak. Nasi sudah jadi bubur. Orang Melayu kata nasi sudah jadi bubur. Macam mana kita nak terjemah kalau gunakan pendekatan Catford tadi, yang dia kata boleh dipindah secara linguistik. Boleh pindahkan. Nasi sudah jadi bubur. Nak kata apa dalam bahasa Arab? Kalau kita terjemahkan harfi, maka meaning tak akan sampai, ya? Sebab orang Arab dia tidak ada dimensi fikir macam kita orang Melayu. Maka kita tak boleh guna konsep, ya, yang diutarakan oleh Catford, ya? Maka kat sini perlunya berpegang kepada mazhab yang dipegang oleh Naida. Okey, dalam keadaan tertentu, ya, bukan semua keadaan, ya. Baik. Kemudian, ya, begitu juga ada seorang lagi, ya, makhluk Tuhan ni pun kafir juga, ya. Minta maaf lah banyak. Ini memang semua nama ni kafir-kafir lah tu, ya. Okay, seorang lagi Venuti juga, ya, huwa
هو يستعمل أو يتمسك على الاتجاه الثقافي أيضا. Dia berpegang kepada pendekatan budaya juga Venuti. Sebab itu Venuti bila diterjemahkan karya sastera daripada bahasa Latin ke bahasa Inggeris, maka sudah hilang bentuk asal yang ada pada bahasa Latin sebab dia kata apa? Venuti punya pandangan dalam menterjemah dia kata apa? Yas'a ila ilmam al-mutalaqi bil qimati thaqafiyyati al-ajnabiyyah. Itu pada sudut pandang Venuti. Walaupun dia sama dengan Naida tadi dari segi pendekatan budaya, tapi kedua-duanya memberikan definisi yang berbeza dari segi benda yang diorang nak capai. So pada Venuti, bila menterjemah yas'a ila ilmam al-mutalaqi bil qimati thaqafiyyati al-ajnabiyyah. Okey, kalau tadi Ustazah kata nasi sudah jadi bubur, kita nak terjemah berdasarkan pendekatan budaya. Kita tak boleh terjemah harfi. Nasi kita kata al-arus. Sudah apa? Bahasa Melayu awak kata apa sudah? Awak kata apa sudah? Nasi al-arus. Kalau sudah, fi'il madi. Madi kan sudah kan. Jadi kamu mungkin kata ja'ala. Bubur nak kata kosong. Bila nak terjemah harfi macam tu, dalam beberapa istilah memang tak boleh capai dengan kaedah Catford tadi. So, kena pegang kepada kaedah Venuti dengan Naida. Maka kalau dalam bahasa Arab, nasi sudah jadi bubur, dia makna apa? Dalam bahasa Melayu, bila kita kata nasi sudah jadi bubur, mahwal makna yang di sebalik dia. Maknanya apa? An-nadama ba'da huduthi syai'in abas atau ghair nafi'. Menyesal selepas berlaku satu-satu benda itu dah tak ada makna dah. Itu kita orang Melayu kan bila kita kata nasi sudah jadi bubur. Hadza bi ma'na an-nadamatu ba'da huduthi syai'in ghair nafi' atau syai' abas. Menyesal tu dah tak jadi apa dah kan. Nasi sudah jadi bubur. Okey. Dalam bahasa Arab dia tak ada dimensi fikir macam kita. Jadi bila nak terjemah nasi sudah jadi bubur, kita tak boleh sama sekali hanya berpegang pada Catford punya teori tadi yang dia kata mesti guna al-muqabalat al-lughawiyyah bainal lughatil masdar wal lughatil hadath. Kita hanya membuat kesepadanan linguistik antara bahasa sumber dengan bahasa sastra. Tak boleh pakai dalam kes nasi sudah jadi bubur tadi. So kita kena berfikir dalam dimensi budaya orang Arab. Maka orang Arab nasi sudah jadi bubur. Yaqulun madha? La tabki ala al-laban al-muhraq. Itu yang orang Arab kata Ustazah ulang. La tabki ala al-laban al-muhraq. Bila dia kata istilah tadi, bila dia kata ibarahnya la tabki ala al-laban al-muhraq, hadha bima'na an-nadamatu ba'da huduthi syai'in 'abathun wa ghairana. So ada dua pendekatan tadi al-manhaj al-lughawi wa thumma al-manhaj al-thaqafi. Al-manhaj al-lughawi dipegang oleh Catford, manakala al-manhaj al-thaqafi dipegang oleh Venuti dengan Naida. Baik. Sebelum Ustazah pergi seterusnya, Ustazah nak jelaskan sedikit. Naida ini ismun kabir, masyhur jiddan. Dan dia ini missionary Christian. Dan dia telah menterjemahkan Bible kepada berpuluh-puluh bahasa lain dengan menggunakan pendekatan budaya. Baik. Wa minhum man yatawassat bainal ittijahaini. Ada pula sebahagian yang lain yang duduk tengah-tengah. Tak berpegang pada mazhab linguistik dan tidak berpegang kepada mazhab budaya. Siapa itu? Mona Baker. Okey, kejap lagi habis kelas Ustazah, buka Google search, tarik je nama Mona Baker. Nama Mona Baker. Ini pun bukan Islam juga tarik nama dia, kamu akan nampaklah berpuluh-puluh buku translation yang ditulis oleh Mona Baker. Begitulah orang barat bima'na lahum juhud kabirah bitatwir dirasat at-tarjamah. Baik. Baru habis Ustazah explain yang tadi, yang slide yang tadi. Kan yang ni. Ingat lagi tak yang ni? Kan? Ikhtilaf al-madakhil al-nazariyah fi tarjamah. Kan? Sekarang Ustazah nak masuk pula yang kedua.
اختلاف وجهات نظر المنظرين في معالجة مفهوم التكافؤ. Okey, yang Ustazah cakap tadi, peterminanya duduk sini. Tu, yang Ustazah sebut tadi nama Catford, Ustazah sebut tadi nama Venotti dengan Naida, Ustazah sebut tadi nama Mona Becker. Kalau peterminanya macam ni lah, dia berkembangnya dunia translation. دراسات الترجمة تبدأ بالمنهج اللغوي وثم تتطور دراسات الترجمة إلى الاتجاه الثقافي وثم في الزمن المتأخر هؤلاء الغربيون يتوسطون بين الاتجاهين. Inilah yang berlaku di dunia barat dalam dunia terjemahan. Di mana hum يتخذون المداخل النظرية المختلفة فيما بينهم. Dia start dengan manhaj lughawi, pendekatan bahasa. Kemudian mari pula orang lain dia kembangkan lagi dengan pendekatan budaya. Asalnya pendekatan linguistik. Lepas tu bila berkembang dunia translation, dia kata pendekatan linguistik sudah tak boleh pakai. Dia kata kena pakai pendekatan budaya. Mari pula orang lain kembangkan lagi, dia kata yang ni pun tak boleh pakai, kita combine aja. Kita combine al-manhaj al-lughawi wal-manhaj al-thaqafi. Maka jadi ada satu lagi mazhab yang terasing yang dipegang oleh Mona Becker. Dia tak letakkan nama mazhab dia hanya kata ia tawassat, duduk tengah-tengah lah dia kata. Tapi tengah-tengah tu maknanya ada ketika dia gunakan manhaj linguistik, ada ketika dia gunakan manhaj budaya. Baik, Ustazah nak pindah lagi, boleh? Bukan Ustazah nak ke mana-mana, nak pindah slide ni ya. Boleh? Boleh, Ustazah. Boleh? Boleh. Boleh ya? Dah lost dah. Okay, Ustazah nak pergi poin yang kedua ni kan, yang tadi slide yang asal ni, yang Ustazah tayang ni kan ada dua benda. Okay, satu benda dah settle. Sekarang nak pergi kepada benda yang kedua. Okay, benda keduanya apa? Benda keduanya ialah ikhtilaf wujhat nazar al-munazzirin fi mu'alajati mafhum at-takafuf. Berbezanya perspektif pandang para penteori dalam menangani konsep kesepadanan terjemahan. Begitu ya, baik. Okey. Ustazah pergi kepada file satu lagi ni. Ya, kalau Ustazah tak tunjuk yang word, kamu dengar dia suara Ustazah takut tak faham. Ya, Ustazah sangat memahami. Orang Melayu bila dia dengar sahaja bahasa Arab, tak tunjuk, dia tak akan faham. Tak tunjuk, dia tak akan faham. Ya, okay, ini tunjuk yang bahasa dalam bahasa Arab ni. Ya, okay, kalau sekadar dengar suara Ustazah, memang kamu tak akan faham. Ya, okay, kita cuba ya, baik. Okey. Faktor kedua ya yang menimbulkan polemik di kalangan para pencari ini adalah faktornya ikhtilaf wujhat nazar al-munazzirin fi mu'alajati mafhum at-takafuf. Wa hadha min sya'nihi an yuaddi ila zuhur anwa' mukhtalifah lit-takafuf. Yang mana situasi itu telah menyebabkan munculnya kepelbagaian jenis takafuf, kepelbagaian jenis kesepadanan allati ya'tamid 'alayha al-munazzirun fi majal dirasat at-tarjamah, yang dipegang oleh para penteori bidang terjemahan. Okey. Dia kata apa? Minha at-takafu al-lughawi. Dia kata adanya di sana kesepadanan linguistik, linguistic equivalence. Kemudian dia kata apa? Wa aidan at-takafu at-tabaduli. Dia kata ada pula kat sana kesepadanan paradigmatik. At-tabaduli makna paradigmatik. Ada pula di sana at-takafu ad-dalali, semantic equivalence. Dah 3 kan? Banyak ni, jangan risau, ada puluh-puluh. At-takafu ad-dalali yang ketiga. Okay, seterusnya adanya at-takafu al-uslubi. Kesepadanan itu dari sudut stylistik. Kemudian ada lagi
at-takafu' al-ma'rifi. Maknanya apa? Cognitive equivalence. Ya. Ada lagi jenis lain takafu' apa? At-takafu' at-tadawuli. Paradigmatic. Tadi paradigmatic, ini pragmatic ya. Ustazah minta maaf lah, mungkin istilah ini terlalu baru dah bagi kamu ya. Terlalu baru. Tak pernah dengar lah istilah ni, Ustazah faham ya. Sebab ini subjek terjemahan kamu sebelum ni tak ada subjek ni. So harap bertahan lah ya. Baik. Kemudian ada istilah at-takafu' dynamic equivalence ya. Kemudian ada lagi kesepadanan itu dari sudut apa? At-takafu' al-wazifi, functional equivalence ya. Ada lagi at-takafu' at-takhayyuli, Kemudian ada lagi yang lain, at-takafu' asy-syakli, common equivalence. Okey. Sebenarnya Ustazah sebut sikit je tu. Ya, ada banyak lagi. Kalau Ustazah sebut semua dekat-dekat 20 adanya ya. Tapi Ustazah sebut yang senang nampak. Yang tak senang nampak Ustazah tak ajar dalam kelas peringkat diploma. Sebab Ustazah takut terus drop subjek ini ya. Kalau di peringkat bachelor memang kita ajar lebih daripada yang ini ya. Okay, kalau nak kira kat situ Ustazah sebut lebih kurang ada berapa banyak tu cuba bilang dari atas mula. Berapa ada? Anwa' at-takafu'. 1, 2, 3 dah kat sini kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang 10 Okay, Ustazah sebut 10, sebenarnya bukan ada 10, ada dekat-dekat 20 ya. Tapi Ustazah sebut 10. So kalau kamu baca mana-mana buku, kamu dapati di sana adanya istilah lain, maka itu adalah sebahagian daripada anwa' at-takafu'. Baik. Oleh kerana kesepadanan itu ada kepelbagaian jenis kesepadanan ya, maka dia akan menyebabkan apa? Ya, al-mutarjimun yattakhizuna asalib at-tarjama al-mutabayinah li'ajli al-husul ala mustawiyat at-takafu' al-mukhtalifah. Para penterjemah akan pakai kepelbagaian tata cara, kepelbagaian gaya, kepelbagaian uslub, kepelbagaian prosedur, kepelbagaian kaedah dalam usaha mereka nak mencapai kesepadanan yang berbeza-beza. Baik. Okay, sampai situ boleh? Boleh? Saya teruskan lagi. Boleh. Dalam KLMS, Ustazah siap pesan Ustazah kata sebelum datang kelas baca dulu. Kalau tak baca memang boleh boleh gebah ping kan. Tantah dah tidur dah kamu. Ustazah tak nampak ni kamu ni kan. Okey, sekarang sampai situ boleh faham? Boleh Ustazah. So, tadi Ustazah sebut dalam nota ada 10. Tapi Ustazah dah cakap awal, bukan 10 itu sahaja istilah yang ada dalam dunia translation. Ada berpuluh-puluh. Tapi cukuplah kalau ingat 10 pun kan. Itu pun padan dah. Padan dah. Kau tak padan. Baik. Sekarang Ustazah nak pergi pula. Okay. Kita nak tengok. Ya. Apakah konsep takafu' pada sudut pandang 3 orang. 3 orang. Okay. Apa yang 3 orang ini cerita pada sudut pandang? 3 orang ini semua translator. Orang pakar bidang dalam dunia terjemahan. Masih dengar suara Ustazah macam desing je? Boleh dengar? Dengar. Boleh dengar ke? Kamu dah lost, dah tak ada line. Nurul, dengar lagi suara tak? Dengar Ustazah. Boleh? Dengar ya? Okey, sekarang ni ada 3. Ustazah ambil 3 pakar bidang dalam terjemahan. Bell, Naida, Jacobson. Okay? Bell, Naida, Jacobson. Okey, kita nak tengok 3 orang ni cakap apa tentang konsep takafu'.
Kan tadi kita dah tahu adanya ustazah tayang tadi ada 10 jenis takafuk kesepadanan. Okay, sekarang kita nak tengok lebih dekat sikit. Bel cakap apa, Naida cakap apa, Jacobson ni cakap apa tentang konsep takafuk dalam terjemahan. Baik. Okey, boleh ya? Kita akan pergi satu per satu. Ustazah pindah slide yang word ni pula. Ya. Kenapa Ustazah tunjuk yang word? Sebab Ustazah tahu. Kan? Bila istimak, kamu hanya dengar kepada suara Ustazah, takut tak faham. Sebab kamu bukan orang Arab, Melayu kan? Belajar pun sebaik perlu faham kan? Baik. Qad awdaha Jacobson. Ya, Jacobson ni dia menjelaskan. Kata apa? Jacobson punya pandangan. Adam wujud at-tatabu al-mutlaq fi tarjamah. Okay, sudut pandang Jacobson, dia kata ada wujud at-tatabuq al-mutlaq fi tarjamah. Tidak akan wujud, tidak akan ada kesepadanan mutlak dalam terjemahan. Li'annaha tuntish al-risalataini al-mukafa'ataini fi ash-shifrataini al-mukhtalifataini. Sebab apa? Sebab translation itu dia menghasilkan dua mesej yang sama tetapi dalam dua kod yang berbeza. Pen, kita pun kata al-qalam. Pen, al-qalam. Bila diterjemah pen jadi al-qalam, maknanya kat situ apa? At-tarjamah tuntish al-risalatayn al-mukafi'atayn walakin fi ash-shifratayn al-mukhtalifatayn. Ash-shifra, shifra bermakna kod. Kod, ya. Baik. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Masalah istilah nasi, beras, padi. Itu Ustazah start dari bawah. Padi, beras, nasi. Kamu boleh beza tak padi, beras, nasi? Boleh beza? Boleh. Kalau kamu makan tengah hari, makan apa? Nasi. Makan beras ke makan nasi? Nasi goreng. Makan nasi kan? Okay. Sebab padi, beras, nasi, tiga istilah yang berbeza walaupun merujuk kepada satu benda yang sama. Padi yang ada kat bendang, yang masih belum dituai, itu padi. Beras, ya beras, yang belum masak itu, beras. Nasi yang dah masak. Okay. هذه المصطلحات الثلاثة نجدها في اللغة الملايوية وهذه المصطلحات الثلاثة تشير إلى أشياء مختلفة لدى أبناء المجتمع الملايوي. Tapi dalam bahasa Arab tak ada. Orang Arab tak ada tiga istilah ini. Ya? Orang Melayu ada tiga istilah ini. Padi lain, beras lain, nasi lain. Kan? وهذه المصطلحات الثلاثة تشير إلى أشياء مختلفة عندنا المجتمع الملايوي. Ya? لماذا؟ لأن لكل من تلك الكلمات مكونات المعنى المختلفة. Setiap istilah itu tadi mempunyai komponen makna yang tak sama. Mukawinat al-makna bermakna komponen makna. Ya? Mukhtalifah. Tak sama. Okey? Okey, kalau kita tengok dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Al-lughah al-arabiyyah tutlaq ala hadhihi al-ashya' al-mukhtalifah isman wahidan faqat wa huwa al-arus. Dalam bahasa Arab kita ada semua tiga-tiga istilah tadi hanya ada pada dia al-arus. Padi, beras, padi, beras, nasi, semua al-arus. Padi jadi al-arus, beras pun al-arus, nasi pun al-arus. Maka ini terbuktilah Jacobson kata bila kita ambil contoh yang ni terbukti pandangan Jacobson tadi betul. Dia kata ada wujud at-tatabu al-mutlaq fi tarjamah. Limadha? Lianna tarjamah tuntish al-risalatayn al-mukafi'atayn fi ash-shifratayn al-mukhtalifatain. Ya, itu sekadar ambil contoh yang tu ya. Okay, jadi banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Ya, mungkin Ustazah ambil yang lain. Contohnya apa? Kita orang Melayu ada
pekan, ada bandar, ada bandaraya. Dan ketiga istilah itu mempunyai komponen makna yang tidak sama. Pekan lain, bandar lain, bandaraya lain. Walakinna fil lughatil arabiyyah tutlaq ala hadhihi al-mustalahat al-mukhtalifah isman wahid faqat. Dia kata Madinah, pekan Madinah, bandar pun Madinah, bandaraya pun Madinah. Maka teori Jacobson tadi yang mengatakan adam wujud at-tatabu' al-mutlaq fi tarjamah betul lah. Betul. Dari sudut pandang tadi. Baik. Saya pindah pula kepada pandangan Naida. Pandang Naida. Baik. Okey, yang Ustazah highlight ni ya. Okey. Eugene A. Naida akkada ala anna at-tatabu' fi tarjamah la yakun tatabuqan mutlaqan. Sama juga pandangan Naida ini tadi dengan Jacobson. Ya, dia kata at-tatabu' fi tarjamah la yakun tatabuqan mutlaqan. Ya, sama pandangan dengan tadi. Dia kata equivalence in translation ini tidak akan berlakunya secara kesepadanan catur beratur. Ya. Li'anna al-lughat la tatashabah. Kerana bahasa itu dia tak sama, Melayu lain, Arab lain. Tak sama dari sudut apa? Fil khasa'is ad-dalaliyyati wal lughawiyyati wa kadzalika al-thaqafiyyah. Dari sudut ciri semantik, ciri linguistik dan juga ciri budayanya tak sama. Okey, apa pula kata Bell? Ya, Bell. Okay. Bell pula dia kata, ya, dia kata apa? Al-mu'adalah, al-syamilah, al-mithaliyah fi tarjamah. Ini Ustazah highlight. Ya. Innal mu'adalah al-syamilah al-mithaliyah fi tarjamah amrun mustahil. Ini pandangan Bell. Kesamaan yang betul-betul sama, sesungguhnya sama dalam terjemahan amrun mustahil, perkara yang mustahil pada pandangan Bell. Kenapa? Li'anna al-lughat takhtalif. Kerana bahasa dengan bahasa itu kan tak sama. Tak sama dari segi apa? Bisyakli, dari segi bentuk. Bila Ustazah sebut pen, pen aja ejaannya P-E-N, pen kan? Tak sama bentuk. Bila Ustazah kata pen, maknanya al-qalam. Al-qalam Ustazah akan ejakan dia dalam asyifrah, kodnya alif, lam, qaf, lam, mim. So, dari segi bentuk dah tak sama dah. Ya. Kenapa jadi tak sama itu tadi ya? Li'anna al-lughat takhtalif fi syakli natijah liikhtilaf syifrat. Kerana tak samanya kod itu tadi ya. Wa kadzalika takhtalif fi nizam. Begitu juga dia tak sama dari segi nizam, peraturan. Dari segi peraturan apa? An-nizam alladhi yudbit al-buna al-qawaidiyah. Sistem, undang-undang yang menyusun binaan qawaid. Tak sama qawaid Melayu dengan qawaid Arab. Ya. Al-amru alladhi yufdi bil badahati ila ikhtilafil ma'na. Yang menyebabkan, boleh menyebabkan secara tidak langsung tak samanya makna. Baik, itu tiga pandangan daripada apa namanya tadi, Jacobson, Naida dan Bell berkait dengan konsep at-takafu. Baik. Kemudian kita ambil tadi kebanyakan contoh Ustazah bagi kan dalam level kan perkataan kan. Okey, kita tengok contoh-contoh lain pula ya. Kita tengok contoh lain pula. Al-an nanzur ila qadiyah al-jumlah. Sekarang kita tengok translation itu pada level ayat. Tadi kalau Ustazah bagi sebelum ini mungkin level ni perkataan. Al-qalam, kita terjemah dia pen, kan? Okay, sekarang kita tengok pula dari segi jumlah. Innal jumlah fi lughah ma yumkinu an tubda bil fi'li aw bil ismi kama fi lughati al-arabiyyah. Dia kata dari sudut jumlah, ada bahasa yang boleh dalam bahasa dia dimulai dengan kata kerja dan juga boleh dimulai dengan kata nama. Contohnya bahasa Arab. Kita ada jumlah fi'liyah, kita ada jumlah ismi. Ya. Lakin fi lughatin ukhra, ya, la tubda'u illa bil ismi kama fi lughatil malayuwiyah wal injiliziyah.
Adapun bahasa lain, contohnya bahasa Melayu dengan Inggeris, dalam sistem bahasa dia, dia tak boleh mulakan ayat dia dengan jumlah fi'liyah, tetapi dia mesti mulakan ayat dia dengan jumlah ismiyah. Maka kat situ sudah berlaku ikhtilaf fi an-nizam, al-qawaidi. Ya, baik. Kita patah balik kepada isu perkataan, ya. Okey, kita patah balik isu perkataan. Okey. Ya. Ada dalam satu bahasa itu, ya, ada setengah bahasa, kan? Satu perkataan, innal kalimah fi lughah ma, ada satu perkataan dalam satu bahasa, contohnya yumkinu an tahmilu ma'nan wahidan, yang boleh membawa satu makna. Ya, yang boleh bahasa satu patah perkataan hanya satu makna. Satu patah perkataan hanya satu makna. Ada setengah bahasa sifatnya begitu. Amma fi lughatin ukhra yumkinu an tahmilu akthar min ma'na. Tetapi ada setengah bahasa lain dia tak boleh begitu. Mungkin satu patah perkataan membawa lebih daripada satu makna. Satu perkataan membawa lebih dari satu makna. Contohnya apa? Kita ambil kat sini contoh perkataan hamala. Hamala. Kan? Hamala. Fahiya tahmilu akthar min ma'na fil lughati al-malayuwiyah. Perkataan hamala ini, ya, hamala tahmilu akthar min ma'na fil lughati al-malayuwiyah. Limadha? Kerana orang Melayu dia ada perkataan ni. Ikul, junjung, dukung, bawa. Semua empat perkataan ini hanya ada satu patah dalam bahasa Arab, iaitu hamala. Hamala boleh membawa maksud ikul, hamala boleh membawa maksud junjung, hamala boleh membawa maksud dukung, hamala boleh membawa maksud bawa. Dan setiap makna itu berdasarkan konteks penggunaan. Ya? Walikulli kalimatin tilkal kalimat khasa'is ghairu mutasawiyah li mukawwinat al-ma'na. Dalam bahasa Melayu, keempat-empat perkataan ini mempunyai komponen makna yang tak sama pada orang Melayu. Pikul tak boleh dengan tangan, pikul mesti dengan belakang. Junjung tak boleh dengan tangan, junjung mesti dengan kepala. Dukung tak boleh dengan tangan, dukung mesti dengan pinggang. Bahawa barulah boleh dengan tangan. So, komponen makna untuk empat perkataan ikul, junjung, dukung, bawa adalah mempunyai komponen makna yang tidak sama. Sedangkan fil lughati al-arabiyyah hamala hanya ada mafhuman wahidan faqat. So, kat situ sudah pun ada clashing, ya, dari segi komponen makna. Baik. Okay. Boleh Ustazah teruskan? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Kita ambil contoh lain, ya. Okey. Ini Ustazah highlight supaya nak senang ni. Ni. Ya. Okey. Ada pula keadaan macam ni, ya. Anna ma'nan ma fi lughah ma yumkinu at-ta'bir anhu bi kalimah wahidah. Dalam setengah bahasa ada kalanya satu makna hanya perlu kepada satu patah perkataan. Ya. Tetapi ada bahasa lain qad yumkinu at-ta'bir anhu bi akthar min kalimah. Dalam bahasa lain dia tak boleh capai satu makna kecuali dia kena berangkai dua perkataan. Contoh Ustazah bagi, ya. Kita orang Melayu kata kedut. Kalau kita buka kamus, apa makna kedut? Kita nak cari satu patah perkataan juga dalam bahasa Arab tak akan jumpa. Sebab dalam bahasa Arab untuk memberikan makna kedut, dia ada dua patah perkataan. Ni, taja'id al-basharah, kedut. Al-Arab اللغة العربية تحتاج إلى أكثر من كلمة واحدة للتعبير عن حدود. So,
Jadi statement ke atas itu tadi kata ada ketika satu bahasa itu dia perlukan satu patah perkataan sahaja untuk menggambarkan satu makna, tetapi ada bahasa lain dia perlukan lebih daripada satu patah perkataan untuk menggambarkan satu makna. Ya, maka kat sini terbukti bahawa kita tak boleh kata perpindahan itu dalam translation perpindahan yang berlaku secara mutlak. Ya, baik. Kedut, satu patah. Dalam bahasa Arab, kedut, Arab kata tajarid al-basyarah. Dah jadi dua patah perkataan. Begitu juga karton. Karton. Kan kamu duk carilah istilah apa karton bahasa Arab. Satu istilah. Tak akan jumpa sebab karton ini, ia akan ada dua patah perkataan. Al-rasum al-mutaharrikah. Al-rasum al-mutaharrikah. Baru merujuk kepada karton. Tapi kalau kamu tukar pula, kamu kata ar-rasum ad-dirasiyah, itu maknanya yuran pengajian. Berbeza. Ar-rasum ad-dirasiyah itu yuran pengajian. Jangan confuse, ya. Itulah Arab, dia perlukan dua patah perkataan untuk menggambarkan kartun, ya. Kita ambil contoh yang lain, santan. Tak akan jumpa satu patah perkataan bahasa Arab sebab indahum kalimatain. Halib an-nar jin. Halib an-nar jin. Begitu juga perkataan majikan. Majikan. Kita orang Melayu satu patah je majikan. Walakinna indal Arab yaqulun sahibul amal. Dua patah perkataan. Ya. Begitu juga tadika. Kita orang Melayu satu patah je tadika. Tapi indal Arab yaqulun rawdah al-atfal. Mereka perlukan dua patah perkataan. Okey, contoh lain, asrama. Arab tak ada satu patah, dia akan jadi dua patah. As-sakan ad-dakhili. Dan begitu juga perkataan yang ni, bersanding. Bersanding tidak ada dalam budaya Arab, dia tak ada. Maka dia perlukan lebih daripada satu patah perkataan untuk menggambarkan bersanding. Mereka akan kata julus al-arusaini alal minassah. Barulah merujuk kepada bersanding. Begitu. Ya, jadi kita tak boleh nak kata satu lawan satu dalam terjemahan. Ada kala satu lawan dua. Ya? Begitu. Baik. Kita ambil contoh yang lain pula. Ya. Kelopak mata. Bahasa Melayu kan dua kelopak mata ini. Dua patah perkataan, kelopak mata. Ya. Dua patah. Bahasa Melayu kata dua patah ni kelopak mata. Ya. Kelopak mata lain, mata lain. Ya. Arab hanya ada satu patah perkataan, jafnon. Jafnon itu kelopak mata. Begitu juga bahasa Melayu, tahik lalak. Tahik lalak. Tahik lalak lain, lalak lain, tahik lain. Kan tahik lain, lalak lain, tahik lalak lain. Itu bahasa Melayu. Okey. Dalam bahasa Arab, mereka hanya kata syamah, tahik lalat, syamah. Syamah. Ya, begitu juga kita bahasa Melayu. Kita kata kedai runcit, kan? Kedai runcit, dua patah perkataan. Dua patah perkataan, kedai runcit. Tapi bila Arab dia akan jadi satu patah, baqalah, baqalah. Begitu juga tukang cuci. Tukang cuci. Arab dia akan jadi satu patah sahaja, farashah, farashah. Alat penapi air. Kat rumah kamu ada penapi air, alat penapi air. Kan? Dia dalam bahasa Arab hanya ada satu patah, musafat. Musafat. Begitu. Sebab itu kita tak boleh kata bila dalam translation itu akan berlaku perpindahan 100 mi'ah bil mi'ah. Dia akan ada pengubah suwayan. Dan dia punya kesimpulannya apa? Inna ta'thir fatrah al-huqul ad-dalaliyah fi amaliyati tarjamah wadiah. Pengaruh konsep semantik field ataupun bidang semantik, ya, dalam proses terjemahan sangat jelas. Maksudnya apa kat sini? Bila kita nak translate, kita kena tahu semantik. Bila kita nak translate, kita kena faham semantik. Baik. Kita kena laju ni, ya, sebab banyak ni nak cover. Baik. Okay, sekarang
Kita dah kat mana kalau ikut slide? Habis dah tadi pasal Jacobson tadi dah habis. Okay, sekarang Ustazah nak cerita pasal benda ni. Nah, ya kita nak pergi satu persatu. Tadi kan Ustazah dah sebut ada 10 jenis kesepadanan terjemahan. Cuba bilang, cukup tak 10? Ada 10 ke ada berapa? Ustazah tak masukkan. Ada Apa yang Ustazah tertinggal? Ada Asyak. Ustazah tak masuk. Ada 10, tapi kalau dalam nota ada apa yang Ustazah tak masukkan? Tadi kan Ustazah sebut ada 10. Okay? Tapi kat sini Ustazah hanya akan explain 8 sahaja. Apa yang Ustazah tak sebut kat sini? Apa? Yang Ustazah nampak kat sini asas ni Ustazah tak masukkan dalam peta bila ni. At-takafu al-ma'rifi. Betul tak? At-takafu al-ma'rifi yang Ustazah tak tulis kat sini. Okey. So yang tak ada dekat sini ada dua benda yang Ustazah sebut dalam nota tu. Ada dua yang Ustazah tak tayang kat sini, iaitu satu at-takafu al-ma'rifi, satu lagi at-takafu al-syakli. Maknanya dalam kelas ini Ustazah hanya fokus kepada 8 jenis at-takafu ini sahaja. 8 sahaja ya, 8 sahaja. Baik. Kita akan pergi satu persatu. Apakah dia setiap satu ini, apa dia, kan? Okey, baik. Okay, so kena letak dalam minda ada 8 benda Ustazah nak cerita sekarang ya. 8 benda. Okay, selagi tak habis 8 benda ni, kelas tak habis lah petang ni ya. Baik. Sekarang kita pergi kepada yang pertama. At-takafu al-mu'jami. Ya. Kesepadanan dari sudut mu'jam, perkamusan. Okay. Baik. Huwa at-tatabuk aw at-tamathul fil ma'na baina al-lughatain al-masdar wal hadaf ala al-mustawa al-mu'jami. Bila orang translation kata kita terjemah untuk capai at-takafu al-mu'jami, maknanya at-tamathul fil ma'na ala al-mustawa al-mu'jami. Contohnya tadi Ustazah dah sebut al-qalam di makna pen, kan? Memsahah di makna pemadam. Okay, kalau Ustazah kata misfarah di makna pembaris. Kalau Ustazah kata bilik, kamu akan jawab al-ghurfah. Okay. Bila Ustazah kata guru, kamu akan jawab al-muallim. Itu adalah kesepadanan dari sudut mu'jam. Ya, mu'jam. Dan kamu ambil lah contoh-contoh lain, banyak lagi ya, contoh-contoh lain. Ya, kesepadanan itu tercapai secara perkamusan, mu'jami. Okey, tadi Ustazah sebut guru, maknanya al-muallim. Al-muallim. Okey, kalau Ustazah tambah, macam mana kita nak terjemah perkataan guru besar? Guru besar. Hal sahih law naqul al-muallim al-kabir. Betul tak? Betul? Salah. Sebab memang tercapai dari sudut al-mu'jam. Guru maknanya muallim, besar maknanya kabir. Tapi bila dicantum al-muallim al-kabir, bukan lagi maksud guru besar, tapi maknanya guru gemuk. Guru gemuk. So, dalam bahasa Arab, bila tidak capai makna, kita kena pindah kepada satu lagi kesepadanan, iaitu semantik. Masuklah dia jenis yang kedua. Jadi perkataan guru besar itu tadi tidak boleh lagi diterjemah ala al-mustawa at-takafu al-mu'jami fi hadhihi al-qadiyah lianna al-muallim al-kabir hadha at-ta'bir bi al-kalimataini la yushiru ila ma'na guru besar 'inda al-mujtama' al-malawi. إذن لابد أن ننتقل إلى نوع آخر من التكافؤ ألا وهو التكافؤ الدلالي. So, kena pindah kepada jenis yang satu lagi, iaitu at-takafu' ad-dalali. Okay.
Boleh Ustazah pindah? Okay, so tadi istilah Boleh. apa terjemahnya guru besar akan jadi apa? Dalam bahasa Arab. Al-Mudir. Contohnya Al-Mudir. perasan tak? Bahasa Melayu dua patah, bila terjemah bahasa Arab dah jadi satu patah perkataan. Guru besar, idza nutarjim hadha al-mustalah ila al-lughatil arabiyyah sawfa yakun al-mudir faqat bi kalimah wahidah. Kalimah wahidah inda al-Arab wa kalimatayn inda al-Malayuiyyin yushiran ila ma'nan wahid. Baik, sekarang kita pindah kepada at-takafu ad-dalali. Jadi bila kamu terjemah guru besar kepada al-mudir, Ustazah Taib kat sini takut ada yang tidur. Ada nampak tak Ustazah Taib ni? Nampak? Ustazah Nampak, Taib, Ustazah. Ustazah Merah. Nampak. Kalau tak nampak, nampak? Yang Ustazah Taib ni warna merah ni. Nampak Ustazah. Kalau tak Nampak, nampak, Ustazah. kan? Jadi macam kita Perangi, nampak, tak nampak, kalau tak nampak nak mati. Baik, sekarang bila kita terjemahkan guru besar kepada al-mudir, maknanya kita sudah pun menggunakan at-takafu ad-dalali. Kita tak guna lagi kesepadanan at-takafu al-mu'jami. Kenapa? Kerana tak capai makna bila diterjemah secara harfi al-mu'allim al-kabir. Sudah tidak capai makna. Baik, sekarang kita pindah kepada at-takafu ad-dalali, semantic equivalence. Baik. Yanzur at-takafu ad-dalal ila mustawa al-muhtawa ad-dalali. Dia melihat kepada konten makna. Kan tadi bila kita kata guru besar dah jadi al-mudir, maknanya apa itu? Sebab dia melihat kepada al-muhtawa ad-dalali alladhi yata'allaq bil kalimat haitsu inna al-kalimah fil nasal masdar wa ma yukafi'uha fil lughatil hadaf tatashabahan. Bila kita terjemah guru besar kepada al-mudir, maknanya kat situ sudah berlaku tatashabahan. Keduanya sama meaningnya. Tatashabahan dari segi apa? Sama meaning dari segi apa? Al-haq ad-dalali. Dari segi medan semantiknya dah sama. Kalau Ustazah terjemahkan tadi guru besar kepada al-muallim al-kabir, maka dia tak akan capai at-tashabuh fil haqli dalal. Begitu ya. Baik, Ustazah pun kat sini Ustazah bagi beberapa contoh at-takafu ad-dalali. Okey, contohnya apa? Okey, ni. Rumah tangga. Cuba terjemah apa rumah tangga Arab kata? Boleh ke terjemah harfi rumah baitun, tangga sulam? Boleh. Baitul salam, baitul sulam. Boleh. Capai tak makna? Tak. Tak, Ustazah. Tak sampai. Capai makna? Kan kita tak boleh terjemah rumah tangga kepada rumah baitun, tangga sulam. Kita pun cantum dia. Baitul sulam. Harfi tam dengar. Kan? Itu juga kaki tangan. Kita tak boleh terjemah harfi alal mustawa al-mu'jamin tadi. Kaki jadi ridlun, ya, tangan jadi adun. Kita pun cantumkan. Kita kata ridlul yad. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak capai ini tadi yang Ustazah sebut. Ustazah pun kan kat sini. Adam at-tashabuh fil haqlid dalal. Tidak berlakunya kesepadanan dari sudut semantik. Begitu juga kaki ayam. Kaki ayam. Kan? Pergi sekolah kaki ayam. Kita pun cantum kaki ridlun, ayam dan jajah. Tak boleh. Itu juga perkataan buah hati. Buah hati kan? Buah hati. Kamu terjemah harfi buah, Fatihah lah kan? Hati qalbun. Kamu pun cantum Fatihah al-qalb. Hitam arah dengar. Kan? Begitu juga istilah-istilah lain. Cari sendiri dah lepas ni. Contohnya tanah air. Tanah air. Tanah, kamu kata ardun. Air, al-ma', ardul ma'. Hitam arah dengar. Ya? Jadi terjemahan harfi itu tadi salah. Ya, macam contoh masqat ar-ra'si. Masqat ar-ra'si maknanya tempat jatuh kepala. Kamu terjemah harfi tempat jatuh kepala, salah lah sebab masqat ar-ra'si fil lughatil Melayu bermakna tanah air. Orang lain tak kata tempat jatuh kepala. Okay, so kat sini
Ya, kat sini at-takafu ad-dalali maknanya apa? Maknanya apa ni? Ni. Ni Ustazah highlightnya. Ya, ni. Kita nak capai makna ala mustawa al-muhtawa ad-dalali. Sebab bila kita terjemah, kita nak capai ni at-tashabuh. At-tashabuh bainal lughah al-masdar wal lughah al-hadaf. Kita nak capai apa? Ini azabulkan al-haqlu ad-dalali. Medan makna yang sama. Jadi, bila nak terjemah perkataan tadi, Ustazah nak jawapan yang betul. Rumah tangga akan jadi apa bahasa Arab? Al-hayah az-zawjay. Ya. Kan? Rumah tangga maknanya al-hayah az-zawjay. Ya. Kaki tangan akan jadi al-muwazzaf. Ya. Kaki ayam akan jadi aqdam hafiyah. Buah hati akan jadi al-habib ataupun Arab kata istilah lain sakin al-qalb. Okey, begitu juga masqat ar-ra'si. Kita tak kata tempat jatuh kepala, kita tak terjemah macam tu. Walakin tarjih tanah air ataupun tempat asal kelahiran. Ada faham? Itulah maksudnya at-takafu' ad-dalali. Okey. Jadi Ustazah ambil contoh lain. Bagaimana pula dengan perkataan bulan madu? Hal min al-imkan an nutarjim hadha at-ta'bir bi tarjab harfiyah. Masalah naqul syah al-asal. Terjemah bulan kepada syahrul, madu kepada al-asal. Mungkin hadha syahrul asal boleh tak kita terjemah macam tu? Tak. Boleh tak? Tak. Boleh. 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 Kenapa pula boleh Ustazah? Ada sebab kenapa dia boleh. Kenapa dia boleh? Ini jawapan dia. Ini. Kalau dalam translation ni lelah hujah dia. Kenapa tadi Ustazah kata tak boleh harfi, ini boleh pula. Ukurkannya dengan apa? Kurangnya ingat ya, Ustazah patah balik ke belakang ni. Bila kita terjemahkan bulan madu kepada syahrul asal, kedua-dua bahasa Arab dengan bahasa Melayu dia capai at-tashabuh fil haqli dalali walaupun diterjemah secara harfi. Kenapa jadi macam tu? Ya. Ini jawapan dia ni. Ya. Ustazah Pol. Inna ibarah syah al-asal yumkinu an nutarjimah tarjamatan harfiyatan ila ibarah bulan du. Limadha? Ini Ustazah Pol. Lianna wazifa at-ta'bir mukafa'ah. Kerana fungsi kedua-dua ibarat itu sama, sepadan. Fi thaqafatil arabiyyah wal melayuiyah. Dalam budaya Arab dan budaya Melayu sama, tercapai meaning dia. Kenapa jadi macam tu ni? Sebab masdar al-iqtirad al-mushtarik. Dengan sebab sebenarnya kita curi perkataan itu, kita pinjam perkataan itu daripada bahasa Inggeris. Melayu dia curi daripada bahasa Inggeris, Arab pun dia curi daripada bahasa Inggeris untuk perkataan ni. Maka dalam situasi ini kita boleh terjemahkan harfi bulan madu kepada syahrul asal. Yang tak boleh ni tadi bila meaning, bila al-haqlu dalali dia ghair mutasyabbih, tak sama, itu tak boleh ya. Baik, kita pindah kepada sejenis yang lain pula. Ya, jenis yang lain pula, kesepadanan linguistik. Kesepadanan linguistik. Okey. Nak berehat ke? Nak berehat? Okey. Boleh teruskan? Boleh, Ustazah. Saya teruskan ya. Baik. Ada satu lagi jenis kesepadanan ialah linguistic equivalence. Kesepadanan itu dilihat dari segi linguistik. Yaqum at-takafu al-lughawi 'ala al-janib al-lisani min an-nasr al-masdar wal-hadaf. Benda ini terjadi apabila kedua-dua teks sasar dan teks sumber mempunyai sudut linguistik yang sama.
alladhi yatimul husul alaihi an tariqah terjemah kalimah bi kalimah, yang mana dia akan terjadi apabila kita terjemahkan secara kalimah bi kalimah. Fahuwa yushbih at-takafu asy-syakli, dan dia adalah sama sahajalah dengan istilah at-takafu asy-syakli. Sebab itu ya, at-takafu asy-syakli ustazah tak masukkan dalam ni sebab dia kategorinya dia terletak pada at-takafu al-lughawi. Okey, baik. Contohnya apa ya? Kita nak tengok contoh. Okey. Contoh. Muhammad yunaziful bait ma'a akhihi. Muhammad yunaziful baita ma'a akhihi. Muhammad mencuci rumah bersama adiknya ataupun abangnya. Okey. Contoh. Contoh yang nombor 1 tu, yang Ustazah highlight ni, betul tak translation ni? Yang Ustazah highlight ni, betul tak Ustazah terjemah? Betul. 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 Muhammad mencuci rumah bersama adiknya. Muhammad yunaziful baita ma'a akhihi. So kat sini ayat ini translationnya adalah dari sudut dilihat dari sudut kesepadanan linguistik sama. Muhammad yunazifu mencuci al-bait rumah ma'a bersama akhihi adik. So betul terjemahannya. Tapi apa pula cerita dengan contoh nombor 2? Nah ni contoh nombor 2 yang saya highlight. Innal jibala minal hasa. Arab kata macam tu. Innal jibala minal hasa. So terjemahan secara lughawinya, secara linguistiknya, kita akan terjemah ke bahasa Melayu sesungguhnya bukit-bukit itu dari batu-batu kecil. Betul terjemahannya dari sudut linguistik. Tapi tak betul dari segi fungsi. Pula dah. Okay, begitu juga ni contoh yang ketiga. Minal habbati tansha asy-syajarah. Minal habbati tansha asy-syajarah. Terjemahan secara linguistiknya, dari sebiji benih tumbuhnya pokok. Secara linguistik terjemahan nombor 2, contoh nombor 2 dan terjemahan nombor 3 betul. Dia betul dari segi linguistik, tapi ada masalah dari segi fungsi. Saya dah explain. At-tarjamatu fil mithal al-awwal la najid al-mushkilah fihi. Ni. Terjemahan pada contoh nombor 1 tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila dilihat dari sudut linguistik equivalence tak ada masalah. Lakin nuwaji al-mushkilah bil mithal ats-tsani wa-ats-tsalits. Tapi kita lihat ada sedikit masalah pada contoh yang nombor 2 dengan nombor 3. Sebab orang Melayu tak cakap macam ni. Orang Melayu tak cakap macam ni. Orang Melayu tak cakap begitu. Begitu juga orang Melayu tak cakap begini. Ya. Kenapa? Ya. Lianna tarjamah an tariq at-tarjamah kalimah bi kalimah la yata'addal ma'na al-mukafi. Kerana terjemahan dengan kaedah kalimah bi kalimah secara kalimah bi kalimah tidak akan mendatangkan makna yang sepadan. Ya? Sebab apa dia tak sepadan? Ya? Ni. Lianna al-mashhad al-ijtima'i wa tasawwuratihi wa ta'biratihi al-lughawiyyah wa siyaqiyah baina a'raf abna' al-mujtama'aini al-arabi wal-malayuwi bil-tab'i takun bil-ta'birat mukhtalifah ad-dalalah. Kerana orang Melayu dengan orang Arab tidak mempunyai sudut fikir dan prinsip fikir yang sama. Ya? Okay? Sebab apa? Ya? Sebab orang Arab, ya? Okay? Ni, orang Melayu kata macam ni. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Orang Melayu tak kata macam tadi. Sesungguhnya bukit-bukit itu dari batu kecil. Orang Melayu tak cakap macam ni. Begitu juga ni. Orang Melayu tak cakap dari sebiji benih tumbuh punya pokok. Yang betulnya orang Melayu kata apa? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Maka kat dalam isu yang ni ada saat dan ketika boleh diterjemahkan dengan kaedah secara kesepadanan linguistik. Untuk contoh ini okey. Tapi untuk contoh yang ni tidak okey. Perlu dipindah kepada kesepadanan yang lain, iaitu apa? Kat belakang itu nanti kita akan bincang kesepadanan fungsi. Baik. Sekarang kita pindah kepada kesepadanan jenis yang keempat. Ya, jenis yang keempat. Apa dia? At-takafu' at-tabaduli, paradigmatic equivalence. Okey. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Ke dah nak rehat? Boleh. Boleh. Okey, ada sikit lagi ya. Sikit lagi. Okey, boleh rehat 2 minit. 2 minit boleh rehat? Boleh, Ustazah. Boleh rehat 2 minit ya. Okey. Assalamualaikum, Ustazah. Ya saya. Saya nak tanya, yang peribahasa tu, kalau bahasa Melayu kan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tapi bahasa Arab dia punya dia punya perkataan dia punya maksud sama. Dia ada 2 makna. Apa? Ya, ada 2 ibarah yang merujuk kepada sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Saya nak tanya, maksudnya peribahasa Melayu tu diambil daripada peribahasa Arab ke? Ke memang Tak boleh nak kata macam tu, tak ada bukti. okey. Sebab setiap bangsa kan berkembang secara sendiri-sendiri. So tidak boleh kata siapa ambil daripada sesiapa. Okay, baik Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, ada tak semua perkataan Inggeris kan kita boleh ambil untuk translatekan satu-satu? Translate satu-satu. Tanya dalam bahasa Inggeris ke bahasa apa ni? Macam Inggeris. yang tadi macam honeymoon tadi, Ustazah kan asal apa yang Syahrul Qasal honeymoon tu kan? Ya. Dia bahasa Melayu ambil pada bahasa Inggeris, bahasa Arab bahasa Inggeris. So kalau yang kalau perkataan lain dalam bahasa Inggeris, kalau ada perkataan lain kan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris, boleh kita nak translate satu-satu Ustaz? Boleh. Kalau meaning dia sampai. Kalau meaning dia, dimensi meaning sama antara 2 bahasa yang berbeza, 2 masyarakat yang berbeza. Kalau meaning dia sama, boleh acceptable. Tapi kalau meaning dia tak sama, it's not acceptable. Saya tanya sekali lagi. Okey. Kalau dia berikan satu ayat dalam bahasa Arab, so macam mana kita nak detect ayat tu untuk nak terjemahkan dia betul linguistik ke atau idiomatik? Dia semua benda back kepada makna. Dia back kepada makna. Semua membawa makna. Bila membawa makna, bolehlah terjemah harfi. Tapi kalau tak membawa makna, tak boleh terjemah harfi, kena pindah kepada kesepadanan yang lain. Oh, dia step by step. Okay.
Allahu Akbar. Ustazah nak tanya, Muhammad Naim dah ada kah? Ada tak Muhammad Naim? Ada ke tak ada Muhammad Naim? Rasa nama dia tak ada lah. Tak ada. Minggu lepas ada Muhammad Naim. Memang tak ada ya Muhammad Naim. Tak dengar Muhammad Arifin cakap apa dengan Ustazah? Dekat Ya? Google Meet tak ada nama dia Ustazah. Kat Google Meet tak ada lah. Okey. Seorang lagi, apa seorang lagi? Muhammad Naim dia tak ada. Seseorang je Muhammad Naim dia tak ada ni. Betul lah dia tak ada kan kat Google Meet ni. Okey, boleh kita teruskan supaya kita habis kelas awal? Tak mungkin. Boleh Ustazah. Terus sampai pukul. Teruskan ya, kalau boleh habis 4 suku lagi no. Okey, Ustazah teruskan ya. Okey, nampak? Nampak. Tadi Ustazah dah jelaskan, okey, Ustazah dah bagi contoh apa itu at-takafu al-mu'jami. Tadi Ustazah dah jelaskan, bila kita tak boleh capai kesepadanan makna berdasarkan takafu mu'jami, kita akan pindah kepada at-takafu adalah ni. Okey, begitu juga tadi Ustazah dah cerita tentang at-takafu al-lughawi, yang mana ada setengah ayat yang boleh dicapai secara at-takafu al-lughawi, tapi ada setengah ayat yang lain terutama yang melibatkan peribahasa yang tak boleh dicapai melalui at-takafu al-lughawi. Maka dia mesti menggunakan satu lagi iaitu at-takafu al-wazifi. Okey, sekarang Ustazah nak explainkan at-takafu al-wazifi. Okey, boleh tak Ustazah? Kalau dalam nota tu Ustazah akan explain at-takafu at-tabaduli dulu, tapi sekarang petang ni Ustazah nak explain yang nombor 5 dulu, at-takafu al-wazifi, supaya kamu tak lost. Jadi nak compare dengan yang at-takafu al-lughawi tadi ya, boleh ya? Okey. Okey, Ustazah maju ke
ke depan. Ustazah tak explain dulu nombor 4. Ustazah explain yang nombor 5. Baik. Tadi bila orang Arab kata innal jibala minal hasa, dan kita terjemah dia secara lughawi, secara kesamaan linguistik, maka kita kata sesungguhnya batu-batu itu dari batu-batu kecil. Okey, betul dari segi linguistik tapi tak betul dari segi fungsi. Begitu juga contoh yang tadi, bila orang Arab kata minal habbati tansha'u ash-shajarah, dari sebiji benih tumbuhnya pokok. Betul translation itu dari segi linguistik tapi tak betul dari segi fungsi. Bila tak betul dari segi fungsi, maka kita kena pindah kepada at-takafu al-wazifi, functional equivalence. Apa maksud functional? Fungsi. Nak pencapainya kesepadanan fungsi. Okey, kita tengok dulu definisi. Apa itu definisi at-takafu al-wazifi? التكافؤ الوظيفي يقوم على الجانب اللغوي والجانب السياقي والجانب الثقافي معا, yang mesti secara besar. Dia tak boleh terasing. Okey? وذلك على أساس التكافؤ المعنوي. Yang demikian itu kenapa? Sebab at-takafu al-wazifi itu dia mesti objektifnya yang ni, ijad at-takafu al-ma'nawi, untuk mewujudkan kesamaan makna. Biwasfihi, dengan menganggap makna itu apa? Muhawala at-takrib bil ma'na bainan nas al-masdar wa nas al-hadaf, supaya adanya pendekatan makna, mendekatkan makna. Dengan sebab itu, ya, innal jibal minal hasa, yang Ustazah bolkan itu, kita tak kata sesungguhnya bukit-bukit itu daripada batu kecil, tetapi orang Melayu kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitu ya. Begitu juga ibarah yang tadi ya. Minal habbah tansha asyadara. Arab kata begitu, tapi kita orang Melayu tak boleh terjemah kepada dari sebiji benih tumbuhnya pokok. Tak boleh, sebab budaya Melayu tak kata macam tu. Malah orang Melayu kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya? Baik. Begitu juga contoh lain Ustazah bagi. Ini ialah kesepadanan fungsi at-takafu al-wazifi. Bagai buku dengan luas. Kita tak boleh terjemah dia secara linguistik ataupun secara mu'jam tadi. Sebab dalam bahasa Arab, dia kata macam ni. Innal hadith bil hadith yuflah. Arab kata begitu. Ya, kenapa perlu mencapai at-takafu al-wazifi? Ya, supaya maknanya capai ijad al-ma'na, ijad at-takafu al-ma'nawi. Ya. Okey, so kesepadanan fungsi ini kita boleh apply benda-benda yang melibatkan perumpamaan dan juga makna figuratif. Makna-makna figuratif. Begitu juga bagai pinang dibelah dua. Kita tak boleh terjemah dia secara harfi. Sebab orang Arab kata benda lain. Wafaqashanun tabaqah. So, bila kita terjemah macam ni, barulah tercapai kesepadanan fungsi. Bila kesepadanan fungsi tercapai, maka tercapailah at-takafu' makna kesepadanan makna. Baik. Sampai kat situ boleh faham? Ni ya. Ni. Dalam bahasa Arab ada dua ibarah yang merujuk kepada satu dalam bahasa Melayu. Innal jibal minal hasa. Satu lagi. Minal habbah tansha asyadara. Dua-dua ibarah ini orang Melayu kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu namanya kesepadanan fungsi. Okey, begitu juga contoh yang akhir ni. Yang salah sebut awal kelas tadi. Nasi sudah jadi bubur. Kita tak boleh terjemah harfi.
Ya, tapi Arab ada ibarah dia sendiri. Ini Arab kata macam ni. La tabki 'ala al-labani al-muhraq. Itu ibarah Arabnya, ya. Baik. Itu ialah at-takafu' al-wazifi. Sekarang Ustazah nak pindah kepada nombor 4, iaitu at-takafu' at-tabaduli. Apa pula at-takafu' at-tabaduli, ya? Baik. Okey. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil paradigmatic equivalence. Paradigmatic equivalence. Wa yaqumu at-takafu' at-tabaduli 'ala al-janib an-nahwi. Dan biasanya paradigmatic equivalence ini dia terpakai dalam isu-isu yang melibatkan nahwu. Isu-isu yang melibatkan nahwu. Haitsu innal mutarjim la budda min mura'at al-buna an-nahwiyyah ad-dalaliyah fi amaliyah tarjamah. Yang mana translator dia tak dapat tidak daripada mengambil kira binaan grammar dan juga binaan semantik dalam proses terjemahan. Okey, contohnya ya. Contohnya, ini ayat Arab. Ya, Ustazah bolkan ini ayat Arab. Walamma ra'aituhum fatu'jibuni syaja'atuhum. Ini dalam bahasa Arab. So, saya ulang sekali lagi. Walamma ra'aituhum fatu'jibuni syaja'atuhum. Ayat Arab ini, ya, kita tak boleh terjemahkan dia kepada tu yang Ustazah letak sebelah dia tu, terlepas daripada dia. Setelah saya melihat mereka, maka keberanian mereka itu mengkagumkan saya. Terjemahan sendiri ini salah dari segi takafu' tabaduli. Tak boleh. Okey, Ustazah bagi masa 1 saat. Kenapa salah? Cuba perhati tengok kenapa salah. Okey, Ustazah bagi 1 minit tengok. Kenapa Ustazah kata terjemahan itu salah? Setelah saya melihat mereka, maka keberanian mereka itu mengkagumkan saya. Kenapa salah? Cuba fikir sekejap. Ambil 1 minit tengok. Dapat idea tak? Kenapa Ustazah kata terjemahan itu salah? Kan secara harfi seolah nampaknya betul. Kan walamma setelah, wa'aituhum saya melihat mereka, fa maka, tu'jibuni syaja'atuhum keberanian mereka itu mengkagumkan saya. Seolahnya sekali pandang nampak macam betul. Tapi salah. Kenapa salah? Biikhtilali al-buna an-nahwiyyati ad-dalaliyyati al-malayuwiyah. Kerana ada kecacatan pada binaan grammar dan semantik Melayu. Kenapa jadi salah? Kenapa ada kecacatan? Kenapa ada ralat dari segi binaan grammar semantik Melayu? Natijah ditaksir an-naq al-mubashir. Ia terhasil daripada pengaruh ataupun kesan pindahkan secara mubashir, secara langsung, minal arabiyyah ila al-malayuwiyah nahwiyan. Kerana terjemahan itu tadi memindahkan secara langsung dari bahasa Arab ke bahasa Melayu dari sudut grammar dia pindahkan. Haitsu innal lafza keberanian, yang mana lafaz keberanian itu yasbah fa'ilan li lafzi kagum. Seolahnya kat sini keberanian itu sudah pun menjadi kata, menjadi fa'il kepada lafaz
kagum. Wal amru laisa kadzalik, sedangkan perkara sebenarnya bukan begitu. Ya. Kenapa bukan begitu? Fal qa'idah an-nahwiyah ad-dalaliyah al-malayiliyah tu'ayyin anna al-lafza keberanian yasbah maf'ulan bih bilafzi kagum. Kerana dalam grammar bahasa Melayu, dalam grammar semantik bahasa Melayu, perkataan keberanian adalah menjadi maf'ul bih kepada perkataan kagum. Kagum itu yang menjadi kata kerja. Jadi, terjemahan betulnya macam mana? Ya, kata jemaah sahihah dia, setelah saya melihat mereka, saya kagum dengan keberanian mereka. Maka barulah betul translation itu tadi, ya. Okay. Ini kita namakan dia kesepadanan paradigmatik at-takafu at-tabaduli, iaitu dia ambil kira dari sudut grammar, ya, grammar. Baik. Yang nombor 5 ni at-takafu al-wazifi, Ustazah dah explain tadi, ya. Ini untuk capai kesepadanan fungsi. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya, at-tadawuli. Kesepadanan yang satu lagi, at-tadawuli. Okey, jangan risau, ada satu page dia lagi, ya. Satu page dia lagi, ya. Lepas tu habislah, ya. Okay. InsyaAllah kita cuba habis kelas pukul 4.20, ya. 4.20. Baik. At-takafu at-tadawuli dalam bahasa Inggeris dia panggil pragmatic equivalence. Pragmatic equivalence. Apa maksud pragmatic equivalence ini? Yaqumu 'ala al-janib al-ma'rifi wa thaqafi ma'an. Dia adalah berkait dengan benda yang bersifat kognitif dan kebudayaan. Haitsu yahtammu bil athar li tarjamah, yang mana dia memberi fokus kepada kesan dalam terjemahan. Baina athar an-nas al-asli wa baina athar an-nas al-mutarjam. Dia mesti meninggalkan kesan antara teks sumber dengan teks sasar. Baik. Ustazah nak kamu perhatikan contoh yang ni, ya. Ini kita nak bincang tentang pragmatik. Dan contoh yang Ustazah paparkan dalam jadual ini tidak berlakunya at-takafu at-tadawuli. Tidak berlaku, ya, Ustazah ulang. Contoh yang Ustazah paparkan ini tidak berlakunya pragmatic equivalence. Ya. Cuba tengok contoh ni. Lahiz al-jadwal al-ati jayidan. Al-ayah 42 min surati An-Naml tatadammanu fiha al-hiwar baina Nabi Sulaiman alaihi salam wal malikah Balqis. Dalam ayat ini, surah An-Naml ayat 42 merupakan dialog antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Okey, bila kita tengok dalam terjemahan Abdullah Basmi, Ustazah ambil sampel sahajanya. Terjemahan daripada Abdullah Basmi dan satu lagi terjemahan daripada Yayasan Restu. Terjemahan ini dari sudut pandang, Ustazah explain, ya. Terjemahan Yayasan Restu, terjemahan Abdullah Basmi dari sudut pandang yang ni, pragmatic equivalence tak capai pragmatic equivalence. Ya, sebab cara terjemahan Abdullah Basmi dengan Yayasan Restu tadi tidak mengambil kira al-janib al-ma'rifi wa thaqafi. Apa itu? Tidak mengambil kira dari sudut kognitif dan budaya. Sebab orang Melayu, dari segi budaya orang Melayu, ya, bila conversation itu berlaku antara raja dengan ratu, maka tidak boleh lagi guna istilah mu, kamu. Ya, tak boleh lagi. Ya, saya padamkan dulu ni. Mengganggu. Okey. Dari sudut orang Melayu, bila conversation itu berlaku antara raja dengan ratu, tak boleh lagi diterjemahkan singgah sanamu. Tak boleh. Sebab ini conversation antara raja dengan ratu. Jadi, ya, kat sini kita akan tengok. Kalau kita analyse satu persatu, ya. Kita analyse. Fil ayat Al-Quraniyah as-sabiqah. Dalam ayat Al-Quran ini, yang lepas ini, dhamir, adanya satu dhamir, ya.
yaqa' fi mawda' wahid, yang terletak pada satu tempat, iaitu arsyuk, fi arsyik. Kan Nabi Sulaiman kata falamma ja'at, sebaik sahaja Ratu Balqis datang menghadap Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun tanya kat dia. Qila, Nabi Sulaiman berkata, ahakana arshuka, adakah macam ni singgah sana mu? Diterjemahkan dengan mu kat sini, ya. Okay, najid fin nasayni al-mutarjimaini ad-damiraini mu. Kita dapati dalam kedua-dua teks terjemahan di atas itu tadi, damirnya ada diterjemah kepada mu, kan? Wa ilaqa al-mukhatib wal-mukhatabah hiya ma bainal malik wal malikah. Sedangkan hubungan antara orang yang bercakap dengan orang yang dipanggil bercakap itu ialah antara raja dengan ratu. Okey? Wa min ajli zalika, dengan sebab itu, nulahis, kita perhatikan ka'anna nasaini al-mutarjimaini, seolah-olahnya kedua-dua teks terjemahan di atas itu khaliyani min uslub at-ta'addub, tidak ada kesopanan dalam gaya bahasa bicara ni. Begitu, ya. Kenapa? Li'annal mutarjim, kerana penterjemah ini seolah-olahnya apa? Ka'annahu la yura'i al-ikhtilafat al-ijtima'iyyah fi takhatub. Seolahnya translator ini dia tidak meraihkan perbezaan budaya, perbezaan sosiologi antara Arab dengan Melayu dalam conversation yang melibatkan antara raja dengan permaisuri. Okey. Dalam bahasa Melayu, qad farada ilmu lughah al-ijtima'i al-malayuwi, dalam ilmu linguistik, dalam ilmu sosiolinguistik Melayu, menetapkan apa? Asalib khasah, gaya bahasa tertentu, yajib mura'atuha, yang wajib kena ambil tahu, kena ambil perhatian, inda takhatub ma'at tabaqat al-malikiyah, bila perbicaraan itu, conversation itu berlaku di kalangan orang raja. Maka fa istikhdam ad-dhamirmu, maka penggunaan dhamirmu dalam teks terjemahan daripada Abdullah Basmih ini tadi, yang dalam kotak ini daripada Abdullah Basmih ni, dan juga daripada Yayasan Restu ini, kita boleh rumuskan, ya, yu'tabar adam mutabaqah at-tarjamah bi tabi'atil lughah al-hadaf. Maknanya dua-dua teks terjemahan yang dipaparkan dalam jadual itu tadi tidak dianggap tidak sepadan terjemahannya dengan tabiat semula jadi bahasa Melayu dari sudut qawaid bahasanya dan juga dari sudut bahasa Melayunya, ya. Maka wa hadha in sya'nihi yu'addi ila i'tibar dhalika an-nas al-mutarjam ghaira maqbul. Dengan sebab itu, ya, cara terjemahan di atas itu tadi dianggap tidak boleh diterima, inda nizam al-mujtama' al-malayuwi lughawiyan, tidak boleh diterima, ya, di sisi sistem masyarakat Melayu secara linguistiknya, ya, tak boleh terima. So, kalau tak boleh terima, nak terjemahnya macam mana? Kan? Faminal mustahsan an-mutarjim bima yali. Seeloknya kita terjemahkan ayat ini tadi yang melibatkan satu lafaz ini sahaja. Kita terjemahkan bagaimana? Macam ni. Mu diganti dengan tuanku. Maka bila kita orang Melayu baca ayat ini, maka tak kala baginda, ya. Baginda datang menghadap Nabi Sulaiman, bertanya kepadanya, serupa inikah singgah sana tuanku? Kan? Barulah nampak bahawa conversation dalam ayat Al-Quran itu tadi, conversation yang melibatkan raja dengan
Ratu nak dibandingkan dengan cara terjemahan tadi, Basnih tadi, Abdullah Basnih dengan Yayasan Tesu tadi, yang kelihatan tidak tercapai dari sudut apa? Dari sudut yang ni pragmatic equivalence. So, kalau nak capai pragmatic equivalence, ayat yang ni, ayat yang ni mesti diterjemah dengan yang ni. Gantikan perkataanmu kat situ kepada tuanku, maka barulah tercapai at-takafu at-tadawuli. Okey. InsyaAllah kita habis 4 suku. Tinggal 2 lagi kesepadanan terjemahan. Jenis yang kedua, ada 2 jenis lagi baki ya. At-takafu ad-dinamiki, dynamic equivalence. Huwa yushbih at-takafu at-tadawuli. Istilah ini, dynamic equivalence ini sebenarnya sebiji serupa sahaja dengan pragmatic equivalence. Cuma istilah ini dipopularkan oleh Naida. Naida dalam buku dia guna istilah dynamic equivalence. So, secara konsepnya, dynamic equivalence ataupun at-takafu ad-dinamiki ini spiritnya sama dengan sebelum, iaitu pragmatic equivalence. Baik. Yang akhir sekali at-takafu al-uslubi. At-takafu al-uslubi. Stylistic equivalence. Stylistic equivalence. Yaqumu 'ala al-janib at-ta'bir. Dan biasanya benda ini dilihat dari sudut gaya bahasa persembahan ayat. Contohnya ialah menterjemahkan teks undang-undang, nahwa tarjamah an-nusus al-qanuniyah. Contohnya menterjemahkan teks undang-undang allati tatatallab at-tatabuq fi uslub an-nas al-hadaf ma'a an-nizam al-qanuni al-musta'mal fi thaqafati al-hadaf. Yang mana dia mesti sejadi, dia mesti serupa dengan sistem undang-undang yang dalam bahasa sasar. Ya, bila kita cek, biasanya bila kita tengok dokumen undang-undang, gaya bahasa terjemahnya itu biasanya dia akan sama. Ya, itu sama antara bahasa sasar dengan bahasa sasar dengan bahasa sumber. Begitu. Okey. Maka habislah kelas kita hari ini. Cuma Ustazah nak rumuskan. Rumusannya apa? Wa ala gharmi min ikhtilaf al-madakhil wal manahij fi qadiyati tarjamah fa inna nazariyah at-tarjamah taduru fil mahsalah al-akhirah hawla at-takaf. Walaupun berlakunya perbezaan pendekatan, walaupun berlakunya perbezaan cara dan kaedah dalam isu terjemahan ini, tetapi secara spiritnya, hasil akhir yang nak dicapai dalam terjemahannya ialah nak mencapai kesepadanan, equivalence. Ya? Cuma equivalence itu dicapai melalui kepelbagaian jenis. Baik, wallahu a'lam bishawab. So, habis 4.12 dekat komputer Ustazah. Okey, habislah kelas kita hari ini. Okey, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Ada, okey, boleh faham? Ada. InsyaAllah Okay, faham. kena baca dulu lah. Faham. Ya? Okey, kalau macam tu, balik awal kita hari ni. Baru 4.13 minit. Dan Ustazah nak ingatkan ya, jangan lupa ya. Kamu punya tugasan minggu depan hantar. Kan, tugasan 1. Jangan lupa, tugasan 1 dia bawa minggu depan.
Ya, jangan lupa minggu. Baik, Ustazah. Okey. Tak ada apa-apa, boleh kita tutup kelas. Dan bolehlah seorang-seorang sebelum Ustazah tutup. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Boleh ya, Puan Taiwan. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Oi. Assalamualaikum. Syukran Ustazah. Syukran. Assalamualaikum. Ustazah.